Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tani sambung lagi pelajaran Katani, yaitu pelajaran jinayat. Tajuk kelima yaitu ta'zir. Apa maksud dengan ta'zir ini? Katani sudah belajar mengenai dengan hukuman jenayah ada 3. Yang pertama qisas, yang kedua hudud, dan yang ketiga ni ialah ta'zir. Apa maksud ta'zir ni? Okay, ta'zir ialah hukuman yang ditetapkan oleh ulul amri, yakni pemerintah. Pemerintah tu iaitu sultan, raja, ketua-ketua, ketua-ketua kalau ada sultan, ketua-ketua yang dianggap besar atau kemudian apa itu perdana menteri kah, itu diantara yang boleh dikatakan pemerintah. Ke atas kesalahan-kesalahan yang bukan kesalahan qisas dan hudud. Artinya ta'zir ni hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh negara Katani lah tu. Katani ada undang-undang. Undang-undang itu dibuat oleh pemerintah. Kemudian di mana kesalahan itu bukan mengenai dengan qisas dan bukan mengenai dengan hudud. Okey, kita lihat kesalahan-kesalahan yang termasuk dalam hukuman ta'zir. Kesalahan-kesalahan dalam hukuman ta'zir itu banyak. Di antaranya yang pertama khalwat. Atau khalwatan ni berdua-duaan di tempat yang sunyi. Bukan tempat awam, berdua-duaan di tempat yang sunyi. Tidak ada borang. Ini namanya khalwat. Jadinya kesalahan ini kesalahan bukan kesalahan qisas dan bukan kesalahan hudud. Kalau kesalahan qisas, kita ni tahu sudah kan apa dia? Masih ingat ke tu kesalahan qisas satu? Membunuh, melukakan ataupun memotong anggota dengan sengaja, tu antaranya kesalahan qisas. Kalau hudud apa? Hudud mengenai dengan agama. Contohnya seperti apa? Meninggalkan solat, murtad, kemudian berzina, menuduh berzina, kemudian mencuri, tu hudud tu. Minum arak. Kalau ta'zir, ia mengenai dengan kesalahan-kesalahan di dunia. Contohnya di dunia, maksud di dunia di sini kita lihat sana khalwat tadi. Yang kedua menyalahgunakan dadah. Makan dadah. Menyalahgunakan dadah ni makan dadah, mengedar, bukan makan saja. Bukan makan dadah saja. Mengedar pun dikira menyalahi sudah. Kemudian yang ketiga melanggar peraturan jalan raya. Tadi maklum di jalan raya yang drive laju, kemudian di jalan raya yang memakai safety belt, dan sebagainya. Yang keempat melanggar peraturan custom seperti menyeludup. Ini melanggar peraturan custom ini seperti menyeludup. Apalagi melanggar peraturan custom ini? Menggunakan pasport palsu, kemudian pasportnya expired. Itu diantara contoh-contohnya. Tapi di sini menyeludup. Apa yang diseludup? Barang-barang lah yang ditegah ataupun barang-barang yang berpermit, masuknya secara haram melalui jalan tikus. Yang kelima merosakkan harta benda awam, yakni apa? Pemugut. Apa harta awam yang dirosakkannya tu? Seperti tempat penantian bas. Tempat di sana tu habis di lahan-lahannya, atapnya, tempat duduknya diconteng-conteng, kemudian tong sampah awam pun dikerajakannya, dipacahnya, dan sebagainya. Itu kesalahan-kesalahan yang dihukumkan ta'zir. Kemudian yang keenam rasuah.
Kamu tahu sudah kan rasuah. Yang ketujuh, menipu. Seperti apa? Mengedar uang palsu. Yang ke-8, merosakkan dan mencemarkan alam sekitar, seperti membuang sampah merata-rata dan membakar secara terbuka. Jadinya ke-8 yang cikgu bacakan ini dihukum ta'zir. Apa hukuman ta'zir ini? Hukuman ta'zir antaranya ialah satu, di penjara. Di antara 8 tadi itu maka hukumannya adalah penjara. Yang kedua, sebat. Disebat. Yang ketiga, memensuhkan memusnahkan barang yang dirampas. Yang keempat, gantung sampai mati. Ini boleh gantung sampai mati ini. Apa contohnya tadi? 1 hingga 8 itu. Contohnya mengedar, menyalahgunakan dadah. Yang kelima, denda. Denda ni kira bayar pakai duit lah saja. Contohnya ya khalwat. Khalwat didenda seorang, kalau kedapatan denda seorang 4.000. Bayarlah duit atau 4.000. Inilah diantara hukuman ta'zir. Hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah. Okey, kita lihat lagi. Hikmah, apa kebaikannya nih dikenakan hukuman ta'zir ini? Hikmahnya yang pertama, menjaga ketentraman dan keselamatan harta benda, supaya jadi pemugut. Yang kedua, menjaga kehormatan manusia dan kesucian agama. Artinya contoh khalwatnya, jagalah kehormatan manusia itu, dan kesucian agama ketani. Yang ketiga, mengawal keamanan masyarakat dan negara. Bagi yang menyalah-nyalah lalu lintas ke apakah, memastikan segala peraturan dipatuhi. Ini pun sama hikmahnya. Kenapa kata ni ada semua tu, siapa yang melanggar ini maka ini dendanya. Supaya apa tu? Itu tu memastikan segala peraturan itu sentiasa tani patuhi. Artinya kata ni indah melakukan kesalahan lah. Yang kelima, menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat dan negara. Dan yang keenam, memastikan setiap individu dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan penuh amanah. Yang ketujuh, sebagai pengajaran dan peringatan kepada manusia. Inilah 7 hikmah ketani kenapa dikenakan hukuman ta'zir. Supaya tani menjadi lebih baiknya. Kenapa ketani kenapa ada denda-denda, segala penjara sebat itu diadakan. Itu supaya kita menjadi orang baik. Contoh kesalahan-kesalahan yang dihukumkan ta'zir mengikut Akta Majelis Agama Islam dan Mahkamah Qadhi Panggal 77 Negara Brunei Darussalam. Jenis kesalahan bab 173, makan dan minum di hadapan khalayak ramai pada siang hari bulan puasa. Siang hari mana boleh makan kan? Baik perempuan yang uzur, namanya makan di khalayak ramai itu pun menjadi kesalahan. Kesalahan yang pertama RM500. Kesalahan yang kedua RM750. Kesalahan yang ketiga RM1.000 hinggalah seterusnya. Ini di antara denda-denda yang dibuat oleh pemerintah. Okey, bab 177, khalwat. Khalwat apa? Penjara 1 bulan atau denda sebanyak RM1.000 bagi kesalahan pertama. Artinya kalau yang dah terbayar RM1.000 maka penjara 1 bulan. Antara dua tu ataupun penjara 2 bulan atau denda sebanyak RM2.000 bagi kesalahan kedua dan seterusnya. Kalau malar ditangkap disebabkan khalwat maka dendanya makin naik. Penjara 2 bulan, bayar RM2.000 dan seterusnya. Okey, itulah mengenai dengan tajuk, isi tajuk ta'zir. Artinya sana ta'zir ialah
hukuman yang ditetapkan oleh ulil amri, yakni pemerintah, atas kesalahan yang bukan kesalahan qisas dan hudud. Oke, antara kesalahannya kamu nampak sudah ada 8 di sini, kena senaraikan. Sebenarnya banyak, memadai 8 di sini ini supaya kita ini tahu. Dan perkara-perkara ini pun yang 8 ini pun malar berlaku di negara katanya ini. Hukumannya ada 5 di sana. Ingat itu. Oke, sampai sana dulu pengajaran cikgu mengenai tajuk pelajaran ini. Kalian dah faham, kamu boleh private cikgu. Ya. Wallahu a'lam shawab. Terima kasih.